Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, bersama saya hari ini kita nak sharing untuk topik hari ke-8 iaitu label nutrisi. Okey, sebelum tu saya kenalkan nama saya Erin, menetap di Pontian, berumur 31 tahun untuk tahun 2022 ni. Saya dah bernutrisi daripada tahun 2020 dan Alhamdulillah sekarang saya dah lost 27 kilo. Alhamdulillah, tabarakallah, daripada saya dapat lostkan saya punya berat badan. Saya juga dapat, Alhamdulillah saya juga beransur pulih lah daripada penyakit saya. Yang pertamanya saya dulu ada darah tinggi. Alhamdulillah dah tak ada dan tak perlu ambil ubat. Yang kedua, saya susah untuk membuang, tapi Alhamdulillah selepas bernutrisi saya membuang hari-hari. Okey. Dan yang ketiga, saya mempunyai batu hempedu dan perlu menjalani pembedahan lah untuk membuang batu yang ada. Tapi Alhamdulillah, doktor cakap saya tak perlu membuang batu yang ada. Maksudnya tak perlu membuang saya punya hempedu sebab saya punya keadaan okey, dan maksudnya tak menyusahkanlah untuk pergi ke hospital untuk ambil ubat, ambil injection dan sebagainya. Okey, itu cerita saya lah. Tapi saya sangat bersyukur sebab dengan nutrisi ni saya dapat meningkatkan tahap kesihatan saya. Yang kedua, saya boleh membuang lemak-lemak lebihan saya. Maksudnya boleh dapat jadi kurus sikit lah daripada dulu. Saya dulu lebih kurang 99 kilo. Dan sekarang yang terkini berat saya 70 kilo. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. So, terima kasih Allah, terima kasih coach yang selalu guide saya daripada dulu sampai sekarang. So, hari ni kita punya topik adalah hari ke-8. Okey, label nutrisi. Untuk dalam program ni, biasanya coach-coach akan suggest untuk kita masak kan. Tapi kalau macam kita ni ada hal-hal atau urusan yang memerlukan untuk kita keluar awal dan tak sempat nak masak, ataupun untuk ibu-ibu bekerja kan, agak rushing dengan anak-anak yang masih kecil. So kebanyakannya kita akan memilih untuk membungkus lah. Maksudnya beli dekat luar tapau. Okey. So sebenarnya untuk memulakan program diet ni ataupun kita punya projek bertukar saiz ni, boleh, tak ada masalah untuk kita membungkus, tapi kita kena pandailah untuk memilih. So biasanya kita punya rule of thumb ataupun kita punya guide lah untuk memilih makanan yang berbungkus tu. Yang pertama, mestilah rendah kalori. Tengok pada hidangan lah. Kita kena pandai lah rendah kalori. Kalau ada yang rebus, kita ambil yang rebus. Kalau yang ada yang bakar, kita ambil yang bakar. Ataupun kita boleh request nak bakar tanpa minyak. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya pun pernah juga order ikan yang macam itu dekat kedai makan. Lepas tu yang kedua, mestilah tinggi protein. Tinggi protein, betul. Protein ni seperti yang kita boleh dapat daripada haiwan adalah ikan, ayam, ataupun telur, ataupun protein daripada sumber tumbuh-tumbuhan lah, seperti soya lah yang kita ambil shake tu setiap pagi. Okey, yang ketiga ni kita mestilah tengok pada rendah lemak. Rendah lemak ni kita kena tahulah lemak trans fat ataupun lemak tepu. Kena pandai buat pilihan. So kalau kita memang dah tak boleh nak memasak, kita terpaksa membungkus kat luar, ataupun kita nak yang senang-senang. Contohnya tuna. Tuna kan dalam tin kan, sepatutnya kita tak boleh ambil makanan dalam tin, betul tak? Tapi sebabkan kita punya kengkangan yang kita ada sekarang, kita boleh pilih. Tapi dengan syarat kita kena pandailah memilih. Sebab tu hari ni topik kita adalah label nutrisi. So kita tengok balik dalam tin tu, kita tengok balik label dia. Okey, kalau macam tuna, kalau awak boleh tengok kat luar, tuna ni ada 3 jenis tau. Yang pertama, tuna ni with calamansi. Okey, yang ini dia punya kalori 130 kalori setiap hidangan lah, setiap satu tin tu. Dia punya lemak adalah 16% dan dia punya protein adalah 8 gram. Okey. Yang kedua, kita pilih ada juga tuna yang flake in vegetable oil. Dia flake dengan minyak sayuran. Okey. Yang minyak sayuran tu pula dia punya kalori adalah 110 kalori setiap hidangan. 5% lemak dan juga 18 gram protein. Okey, yang ketiga, chunk in water. Dia dalam air. Okey, dia campuran dengan air lah. Yang ini premium lah. Dia punya kalori 80 kalori
lemak tiada 0%. Okey, tetapi dia punya protein tinggi 20 gram. Dia punya protein lebih tinggi daripada KLMC tadi dengan yang vegetable oil. So ni Chang in water. So kalau diberi tiga-tiga pilihan ni untuk memilih tuna untuk kita punya pemakanan, kita mesti memilih Chang in water. Sebab apa tahu? Tadi kita punya rule of thumb tu dah ada 3. Yang first, rendah kalori. So antara 3 ni memang Chang in water adalah kalori yang paling rendah, iaitu 80 gram. Lepas tu rendah lemak, trans fat, lemak tepung, unsaturated fat, tu kita kena cari yang paling rendah. Tapi memang paling Chang in water lah paling rendah sebab dia 0% lemak. Dan juga protein kena tinggi. Okey, antara 3 ni protein yang paling tinggi adalah Chang in water, iaitu 20 gram protein. So kalau senang tak kita punya diet? Sangat senang kan? Okey, walaupun kita memilih untuk membeli di luar, tapi kita boleh pilih, tak ada masalah. Jangan terlalu stres, jangan terlalu macam itu tak boleh, tak boleh. Tak, kita ada cara. Sebab itulah coach-coach akan ajar kita macam mana nak memilih makanan. Makanan tu memang kita kena makan lah, betul tak? Kita bukan nak kita bukan nak mati, kita nak diet. Maksudnya kita nak kuruskan badan kita nak buang lemak badan kita nak sihat. Bukan tak makan terus. Okey. So inilah yang buat saya sampai boleh loss 27 kilo, sebab saya rasa seronok sangat. Walaupun dalam kita punya program, kita still boleh makan sedap-sedap, still boleh makan kenyang-kenyang. Tapi ada caranya lah. Sebab itulah kita kena belajar. So untuk hari ni, topik hari ke-8 label nutrisi sekadar di sini sajalah saya punya perkongsian. So ingatlah kita kena pandai memilih makanan. Okey, Assalamualaikum. Semoga kita semua konsisten dan istiqomah. Bye.